Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa binti Muhammad Nurlan, nombor matrik A162856. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kaedah Aslul Adam pada muka surat 184. Aslul Adam iaitu asal suatu sifat yang mendatang itu tiada, atau hukum yang diambil kira dalam perselisihan perkara yang mendatang adalah ia tidak wujud. Contoh kaedah ini kita boleh lihat yang pertama, jika orang lain membeli kuda atau kereta dan dia menerimanya, kemudian mendakwa terdapat kecacatan lama di dalamnya, dan penjual pula mendakwa ia selamat daripada kecacatan dan tiada bukti untuk salah seorang daripada mereka, maka kata-kata penjual itu bersama sumpahnya kerana kesihatan adalah salah satu sifat asli dan asal pada kewujudannya, dan yang mendakwa sifat asal yang berpegang dengan asal yang yakin dan jelas, maka ucapan baginya itu bersama sumpahnya kerana dia yang dituntut. Manakala orang yang mendakwa sifat yang baru berpegang pada berlawanan dengan yang asal, iaitu yang ragu padanya, maka siapa yang mendakwa yang bertentangan dengan keterangan asal, dia perlu datangkan bukti. Maksudnya di sini, jika penjual dan pembeli ini dia berselisih faham ataupun bertelingkah pada asal kewujudan kecacatan pada barang jualan tersebut, jika penjual dia menafikan tentang kecacatan yang wujud pada barang tersebut, maka dakwaan pemilik itu diterima kerana asal sesuatu asalnya tiada kecacatan pun. Yang seterusnya, makna kaedah. Sekiranya ada perbezaan dalam mensabitkan sifat yang baru ataupun tiada, maka kata-kata itu diambil dari kata-kata orang yang berpegang dengan ketiadaannya, iaitu bersumpah. Kiranya ketidakwujudan itu diteruskan sampailah terdapat dalil ataupun bukti bahawa benda itu ada atau wujud. Pecahan pada kaedah ini dan contohnya. Yang pertama, kita lihat yang pertama, jika rakan kongsi berbeza pendapat dalam memperoleh keuntungan ataupun tidak, dan pemilik modal berkata saya untung 1,000, manakala mudharib pula berkata tiada keuntungan, maka berkata mudharib tu bersama sumpah dia untuk berpegang padanya dengan asal, iaitu tiada sifat yang baru, iaitu keuntungan, dan bukti ke atas pemilik modal untuk membuktikan keuntungan kerana dia mendakwa berlawanan dengan asal, maka memerlukan kepada pembuktian. Maksudnya di sini, dalam situasi yang tiada pembuktian ataupun sebarang audit, maka dengan ini kita percaya bahawa kata-kata pengusaha tersebut yang menafikan wujudnya keuntungan dan pemilik modal tu dia tidak dapat apa-apa kerana asalnya tiada keuntungan. Macam tu. Lepas tu yang kedua, apabila seseorang menjual lembu kemudian pembeli meminta bayaran balik kerana bukan termusu, dan maka penjual menafikan terjadi jual beli pada syarat ini sebagai sifat asal pada lembu itu bukan tenusu dan sifat pemerahan susu, maka dikatakan di sini kepada penjual yang mendakwa tidak memiliki syarat ini dan pembeli yang mendakwa berlawanan dengan asal perlu buktikan apa yang didakwa. Maksudnya apabila terdapat dua pihak yang berkontrak, kemudian dia berselisih tentang wujudnya syarat tertentu dalam kontrak tersebut, maka ia dikira sebagai tidak wujud, dan untuk mendatangkan bukti syarat itu perlu ditulis terlebih dahulu, ditulislah sebagai bukti hitam putih sebelum berlakunya jual beli, supaya untuk datangkan bukti itu ada senang. Yang ketiga, jika wakil ataupun ejen dia menjual secara kredit, iaitu dengan hutang, maka pelanggan berkata, iaitu pemilik barang jualan berkata kepada wakil, saya memerintahkanmu dengan tunai, dan wakil berkata, aku tidak
dapati bahawa mesti menjual dalam tunai dan perlu membenarkan kata-kata si pemerintah bersama sumpah untuk berpegang dengan sifat asal pada agensi atau perwakilan, iaitu keutamaan. Okey, maksudnya jika pertelingkahan berlaku antara ejen ataupun pelanggan, iaitu pemilik barang jualan, jika pelanggan dia mendakwa perlu menjual dengan tunai sedangkan ejen menafikan bahawa mesti jual dalam tunai, jadi dakwaan ejen itu diterima kerana asalnya tiada perintah untuk jual dengan tunai. Okey. Yang keempat, dan daripadanya kalau sabit ke atas salah satu hutang dan dengan ikrar ataupun bukti, kemudian dia mendakwa telah melunaskan hutang, maka kata-kata yang berlawanan itu adalah dengan sumpahnya kerana asalnya tiada pelunasan, maka mensabitkan hutang pada tanggungjawab yang yakin dan dakwaan pelunasan hutang selepas itu diragukan padanya, maka kata-kata penghutang itu diterima. Maksudnya jika penghutang itu disabitkan berhutang, kemudian dia mendakwa yang dia telah melunaskan hutang tersebut, maka dakwaan penghutang itu diambil kira kerana asalnya tiada pelunasan, iaitu hutang itu belum dibayar lagi. Kerana dakwaan pelunasan tu adalah sifat yang baru, jadi pihak yang mendakwa tu dia mestilah mempunyai bukti. Okey, pengecualian kaedah ini, yang pertama, sekiranya si pemberi hibah itu menarik balik hadiah itu, si penerima kemudian mendakwa hadiah itu telah rosak, maka kata-kata baginya dengan tidak bersumpah dan ilah adalah kerosakan hadiah sifat yang tidak disengajakan adalah bertentangan dengan asal. Oleh itu wajib sesuai dengan kaedah ini bahawa si penerima itu dipertanggungjawabkan dengan mensabitkan itu. Akan tetapi oleh sebab si penerima di sini dia mengingkari kewajipan untuk mengembalikan kepada si pemberi, maka jadilah dia seperti tempat simpanan yang mendakwa suci daripada tanggungjawab, iaitu bara'atul zimmah, iaitu seseorang yang tidak dipertanggungjawabkan dengan sesuatu. Okey, yang kedua, begitu juga jika suami yang bertindak membelanjakan harta isteri dan isterinya meninggal dunia dan keluarga isteri mendakwa bahawa suaminya telah menggunakan harta tanpa izin isteri dan meminta jaminan, dan suami mendakwa bahawa kelakuannya dengan izinnya, maka suami mengatakan bersama sumpahnya walaupun keizinan yang didakwa suami adalah sifat yang baru, maka ia wajib dikatakan kepada keluarga itu. Akan tetapi suami di sini menafikan jaminan dan berpegang dengan asal, iaitu suci daripada tanggungjawab, maka ucapannya adalah dengan sumpah. Okey, jadi maksudnya di sini dakwaan suaminya itu diterima walaupun asalnya tiada keizinan. Jadi dalam dua kes pengecualian ini boleh dikaitkan dengan kaedah bara'atul zimmah. Okey, sekian, terima kasih.